Satu lah. Baik. Siap. Terima kasih pada media. Bagaimana yang saudara-saudari tahu, kita baru saja selesai menganjurkan Persidangan Agong Tahunan Bersatu kali kelima. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dan agak begitu terkesan sekali ialah tentang semangat juang yang ditunjukkan oleh ahli kita pada hari ini. Saudara dapat saksikan sendiri berkobar-kobar dan kesempatan tadi telah pun saya ambil dalam ucapan dasar saya yang telah pun diluluskan. Yang pertama, soal kedudukan saya itu telah pun diputuskan oleh Perimpanan Agong, bukan Majlis Tertinggi, yang minta supaya saya meneruskan tugas saya. Jadi ini keputusan yang saya kena pikul dan saya ucapkan terima kasih. Di samping itu, banyak yang telah pun menyuarakan tentang keadaan semasa, baik dari segi soal pendakwaan terhadap saya. Jelas terbukti semuanya menyatakan ini adalah sebagai suatu selective political persecution yang membawa kesan yang besar kepada parti kita. Dan mereka semua sedar bahawa isu ini bukan masalah peribadi saya. Ini adalah masalah parti kita bersatu. Dengan tindakan-tindakan yang zalim, mereka kata ini pastinya sesuatu perkara yang menunjukkan tentang kerakusan kuasa, rasa agak takut dan gementar pihak kerajaan ada pada ini pada Perikatan Nasional. Maka inilah tindakan yang mereka ambil terhadap saya yang menjadi wakil kepada Parti Bersatu. Selain daripada itu, kita juga telah menyampaikan mesej terutama dalam ucapan-ucapan penggulungan arahan daripada parti untuk menghadapi persiapan PRN yang akan datang ini. Dan saya telah mengingatkan ini penting dan kita jangka bahawa inilah kesempatan dan peluang untuk rakyat Bumi Putra, Melayu dan bukan Putra menunjukkan rasa kebencian mereka dan rasa kemarahan mereka terhadap kerajaan hari ini yang sehingga hari ini sebagaimana yang kita dengar dibicarakan dalam persidangan ini tidak mampu untuk menguruskan hal ehwal rakyat jelata. Jadi sebab itu saya telah mengeluarkan arahan supaya mereka bekerja keras dan beri makluman pada mereka bahawa oleh sebab kerajaan parti kita ditindas begini rupa, kita tidak mempunyai apa-apa dana. Bermakna kalaupun keperluan dana itu masih ada, mereka harus ikhtiarkan sendiri. Cari apa yang wajar, setakat yang mampu. Tetapi yang penting untuk mereka rapat dengan para pengundi supaya yang akan memutuskan bukan jentera parti. Yang akan putuskan ialah para pengundi. Dan kalau mereka ini sudah buat keputusan tidak akan menyokong kerajaan yang ada, walaupun kita tidak ada upaya dari segi jentera kita kerana tidak ada sumber dana yang boleh kita gunakan, tetapi semangat yang ada di kalangan rakyat jelata itu boleh menentukan kita boleh mencapai kemenangan. Saya telah nyatakan tadi dalam perbincangan di peringkat Majlis Tertinggi Perikatan Nasional, ada perkara-perkara yang kita bincang dan putuskan. Antara tadi yang saya sebut negeri Selangor dan juga negeri Sembilan, yang ini akan dipimpin oleh Parti Bersatu. Maknanya kalau kita berupaya untuk membentuk kerajaan,
maka di situlah Parti Bersatu akan mentadbir negeri sebagai Menteri Besar. Negeri Pulau Pinang kita akan halusi dan teliti macam mana situasi keadaannya. Mungkin ada pihak kata sukar untuk menang, tapi mungkin tidak sukar untuk mengurangkan majoriti itu, pastinya ada. Jadi yang lain-lain tu kita dah dengar sendiri tentang azam, tekad dan iltizam daripada ahli-ahli parti yang agak nyata dan jelas. Nampak tak berhenti-henti melaungkan slogan dan juga kehebatannya dia menunjukkan semangat yang begitu tinggi, dan saya yakin ini adalah satu petanda yang agak baik bahawa Bersatu sudah bersedia berhadapan dengan apa saja bentuk cabaran daripada mana sekalipun. So itu yang saya nak nyatakan di sinilah. Macam mana dengan status pejuang? Permohonan pejuang bersama-sama dengan PRN? Kita belum bawa pada mesyuarat Majlis Tertinggi Perikatan Nasional. Ini kita ada jadual mesyuarat kita mungkin minggu ini. Nanti saya akan bentangkan dan tunggulah apa keputusan daripada Majlis Tertinggi Perikatan Nasional. Dari segi agihan kursi macam mana? Adakah macam kursi yang dimenangi oleh Adun PAS dan juga Bersatu masing-masing kekal status quo ataupun prinsip-prinsip yang mungkin sama boleh kita gunakan. Antara lain contoh ialah incumbency. Dari kursi yang ada di pihak PAS mungkin boleh kekal kalau di peringkat DUN, ataupun yang ada di peringkat kita boleh kita minta dikekalkan, kecuali ada persefahaman untuk membuat pertukaran, maka peringkat jawatankuasa perundingan kursi itu akan bincang. Kemudian kursi-kursi yang tidak dimiliki oleh sesiapa kecuali oleh parti pembangkang sebelah sana, seperti UMNO atau PKR dan sebagainya itu, maka itulah kursi-kursi yang akan kita rundingkan. Siapa yang nak dapat kursi itu akan diputuskan dalam perbincangan kita nanti. Tan Sri, Bersatu says it doesn't have any funds right now because the accounts are frozen. Is your number of candidates lessening, or would you be able to fund the number of candidates that you Well, we hope we still can maintain the same number or whatever the number which is reasonable after the discussion that we will have with all the leaders of the party through Jawatankuasa Rundingan Kursi. And then when that is done, at least we can do it soon as possible. And the respective parties will know which seats belong to which party. The issue of funding will come into play as and when it is timely to do so. We do believe in the state like Kelantan, Terengganu and Kedah, because PAS is leading. Bersatu of course will contest certain number of seats. By cooperating with PAS in particular, I think they can help us, and we of course can then help them like what we did in the last state elections and general election. So the funding of course will come to play as and when it is necessary. Of course, PAS has no problem. We have some problem. We have to think about how we want to solve that problem. Tan Sri, dalam ucapan terdahulu Tan Sri mencabar SPRM untuk turut menyiasat PKR dan UMNO. Adakah aduan telah dibuat untuk SPRM? Baru saya suarakan, bukan kerana apa, kerana mereka kata kita saja yang buat begitu. Saya ni kan dah lama dalam politik, lebih 50 tahun. Kalau mereka kata kami tak adalah, kami cari duit sendiri saja, kami ada meniaga, okeylah. Tapi saya pasti yakin sebahagian besar daripada mereka itu mendapat sumber dana daripada sokongan, pemberian, badan-badan korporat, individu dan sebagainya. Tak boleh nafi, dan kemungkinan juga besar sebahagian daripada parti ini mendapat sumbangan dana daripada luar negara. Kalau boleh mereka, tapi kita boleh isytihar, kita tak terima sumbangan daripada mana-mana lain daripada negara Malaysia. Tapi kalau mereka berani, tunjukkan. Itu kalau beranilah. Saya bukan nak kata apa, kerana ini pertuduhan terhadap saya, kerana seolah-olah kita saja. Tapi soal ini, saya kata berlaku di semua parti yang sudah ada di negara kita, kerana mereka nak mengadakan program menghadapi pilihan raya. Kecuali kalau dikata kami ada syarikat, dan syarikat kami untung berbilion-bilion, tak perlu orang lain bantu, wallahu a'lam. Tapi saya jangka tak ada satu pun parti yang ada mempunyai syarikat. Hatta UMNO sendiri dulu ada syarikat pun semua dah
dah tak tahu pergi ke mana dah. Saya tahu waktu itulah. Jadi sebab itu bagi saya cabaran tu ialah untuk kalau betul-betul serius untuk mengetahui kedudukan sebenarnya, siasatlah. Siasat pemimpin parti-parti itu sama ada mereka kata parti mereka terima ataupun tak terima, itu terserah pada SPRM. Tan Sri, what are the chances of Perikatan taking over Selangor? You said you are... Well, we know what we are going to do. We have none other than Dato' Azmin leading it, with our team Naib President Dato' Radhi and our Pengurusi Bersatu Negeri, which basically we have already a good team. We have all the data as regard to respective Dewan Negeri based on the last GE and what we feel are the potential that we can win in terms of numbers. I don't have to mention it here. We know all the data are there. But of course, we don't want to take things for granted. We don't want to be too confident. We know what the state government is trying to do now. I think PKR would not want to lose the state and they will do all sorts of things. It's okay. We know this thing, as we have done in GE, whatnot. So it's not something that is new for us. So we will do what is necessary to have a proper strategy so that we have the numbers to win the state. Okay? Tan Sri, Lim Guan Eng has said he's given you until Wednesday to... What Guan Eng can do, rather than challenging me, is explain. Because what I have got when the application was made through me to Minister of Finance was that it was then approved during the BN government under Datuk Seri Najib. And then when it comes to Pakatan Harapan, Guan Eng was the Minister of Finance. Lembaga Hasil Dalam Negeri is under the Minister of Finance. So it was informed by Yayasan Abu Hari, they were rejected, they were cancelled. So obviously the cancellation must have gone to the minister, who were then Lim Guan Eng. Did Lim Guan Eng do anything about it? Maybe so. If you can explain, so if Guan Eng did not say, no, I didn't do anything, so the approval must have been retained. And there's no necessity for Tan Sri Seth Mokhtar to come and see me, and then ask the Minister of Finance to consider. This is logical. So this is just political gimmick. But Guan Eng, I don't know, but he has to explain. Saya cabar dia untuk menjelaskan apa sebenarnya. Pasal maklumat yang saya dapat itu sahih. Sebab itu mereka datang mohon pada kerajaan PN untuk minta supaya pengecualian itu diberikan. Bukan saya lah, oleh Menteri Keuangan yang ada pada waktu itu, Tengku Zafrul. So why is Guan Eng suddenly itu? I know why he did that. Because he was afraid that it was cancelled during his time. And this Yayasan Al-Bukhari is among the biggest Malay-led yayasan that has contributed a lot of things to many people. And they have gained from the contribution by Yayasan Al-Bukhari. And then you stopped it. Like you do not recognize what they have done to the community. It is not good. So Guan Eng feel now, he said, you explain. Saya bukan takkan. Why should I retract? It is a matter of fact. It is true. All right, thank you. Thank you. Cabar balik. Jangan main-main dengan aku. Pelingnya, kumung ke.